Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua anak-anak murid tahun 5. Kita mulakan pembelajaran subjek sejarah dengan tajuk 6 dalam tahun 5 ini, iaitu warisan negara kita. Pada sesi ini, kita akan terokai unit 1, iaitu institusi raja payung negara. Cikgu akan bincangkan 3 subunit dalam unit ini. Diharap anak-anak sudah bersedia. Dalam sesi ini, Anda akan mempelajari pertama, pengertian raja dan kerajaan. Yang kedua, konsep wadat antara raja dengan rakyat. Dan yang ketiga, maksud daulat dan derhaka. Baiklah anak-anak, pengertian raja dan kerajaan. Pengertian raja. Raja atau sultan bermaksud pemerintah tertinggi bagi sesebuah kerajaan berdaulat. Yang di-Pertuan Agong merupakan gelaran bagi pemerintah tertinggi di negara kita. Seterusnya, pengertian kerajaan. Kerajaan bermaksud negeri atau negara yang ditadbir secara sah. Seterusnya kita lihat subunit Raja Berdaulat Tonggak Kerajaan. Baiklah anak-anak, institusi raja diwarisi sejak zaman kerajaan Melayu awal. Tentu anak-anak masih ingat bukan? Tajuk ini telah kita pelajari semasa di tahun 4. Jadi kedudukan raja terletak pada hierarki teratas dalam sistem pemerintahan kerajaan Melayu awal pada masa dahulu, seperti yang ditunjukkan dalam rajah ini. Raja terletak pada hierarki tertinggi, kemudian seterusnya adalah pembesar, rakyat dan di bawah sekali adalah hamba. Raja atau sultan ialah ketua negeri yang mentadbir rakyat dan kerajaan baginda. Raja menggunakan gelaran sultan selepas kedatangan agama Islam ke tanah Melayu. Hampir semua raja Melayu menggunakan gelaran sultan. Selepas merdeka, institusi raja terus diwarisi dan menjadi identiti negara. Anak-anak semua, negara kita mempunyai 14 buah negeri, tetapi terdapat 9 buah negeri yang mengamalkan institusi raja. Ketua negeri-negeri tersebut menggunakan gelaran yang berbeza-beza. Baiklah kita lihat, negeri-negeri yang mempunyai raja atau sultan ialah yang menggunakan gelaran sultan adalah negeri Johor, Selangor, Pahang, Perak, Kelantan, Terengganu dan Kedah. Yang menggunakan gelaran raja pula ialah negeri Perlis. Sementara itu, negeri Sembilan pula, gelaran bagi ketua negerinya ialah Yang di-Pertuan Besar. Jadi kesemua negeri ini, 9 buah negeri ini mengamalkan institusi beraja. Manakala negeri-negeri lain pula seperti Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak tidak mempunyai institusi raja. Ketua negeri bagi negeri-negeri ini ialah Yang di-Pertuan Negeri yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Wilayah Persekutuan Labuan pula diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya kita lihat pula konsep wadat antara raja dengan rakyat. Apakah maksud wadat? Wadat ialah perjanjian taat setia. Dalam buku Sulalatus Salatin,
Tri Sri Buana yang mewakili golongan raja telah memeterai perjanjian dengan rakyat iaitu demang lebar daun yang menjadi asas pembentukan sikap taat setia tersebut. Tahukah anak-anak apakah yang terkandung dalam perjanjian tersebut? Baiklah, dalam perjanjian tersebut, rakyat berjanji untuk memberikan taat setia kepada raja. Raja pula berjanji untuk memerintah rakyat dengan adil dan saksama. Konsep wadat ini termaktub dalam prinsip rukun negara yang kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Kita lihat pula maksud daulat dan derhaka. Melalui wadat antara Sri Tribuana dengan demang lebar daun, maka lahirlah konsep daulat dan derhaka. Daulat bermaksud lambang kekuasaan tertinggi raja atau sultan terhadap kerajaannya. Raja atau sultan yang berdaulat mempunyai kewibawaan, sifat peribadi yang unggul dan kebijaksanaan tinggi untuk memerintah. Derhaka pula bermaksud keingkaran rakyat terhadap titah dan perintah raja atau sultan. Rakyat yang menderhaka akan dikenakan hukuman yang setimpal. Baiklah anak-anak sekalian, kita teruskan dengan melengkapkan latihan seperti yang tertera. Anak-anak boleh merujuk buku teks untuk menjawab soalan-soalan ini. Soalan yang pertama, berikan pengertian A. Raja atau Sultan dan B. Kerajaan. Soalan yang kedua, senaraikan 9 buah negeri yang mengamalkan institusi beraja. Soalan yang ketiga, apakah gelaran bagi ketua negeri bagi negeri Sarawak, Sabah, Melaka dan Pulau Pinang? Soalan yang keempat, apakah yang terkandung dalam wadat atau perjanjian taat setia antara Tri Sri Buana dengan demang lebar daun? Dan soalan yang terakhir, berikan maksud daulat dan derhaka. Ya anak-anak, sekian dulu untuk sesi ini. Pada sesi yang akan datang, kita akan terokai pula kedudukan dan peranan Raja-Raja Melayu dahulu dan kini. Dan juga kita akan terokai negara-negara yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja pada masa kini. Jumpa lagi.